Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa kepada pelajar-pelajar tahun 1 dan juga kepada pelajar tahun 1 sendiri. Selamat datang ke SK Pasir Putih Sendakan. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya Cikgu Zairuddin Haji Ali, Guru Besar SK Pasir Putih. Dan sekali lagi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah memilih SK Pasir Putih sebagai pusat pengajian untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kepada perkara pokok dalam pertemuan ini, iaitu membincangkan tentang program transisi, iaitu satu program yang dilaksanakan di seluruh Malaysia untuk kita menyediakan murid-murid tahun 1 kepada satu situasi pembelajaran yang baru. Sebab sebelum ini mereka mungkin belajar di peringkat prasekolah. Dan dalam program ini juga sebenarnya kita nak membina keyakinan diri mereka. Kita nak memperkenalkan mereka kepada persekitaran baru. Kita nak mereka membina keyakinan diri. Kita nak mereka membina hubungan di antara guru, kaki tangan sekolah dan juga di antara mereka dengan kawan mereka yang baru. Jadi kita nak supaya mereka bersiap sedia untuk menerima pembelajaran yang baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, program transisi ini kita jalankan mengambil masa lebih kurang 2 bulan setengah dan terbahagi kepada 3 fasa, iaitu fasa yang pertama kita panggil fasa persediaan, yang mana dalam fasa persediaan ini pihak sekolah memainkan peranan. Mengenal pasti para pelajar tahun 1, kita telah pun membuat pendaftaran, kita telah mendapat maklum balas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada hari ini kita telah dapat berkumpul dalam satu grup. Inilah antara yang kami lakukan, iaitu mengumpulkan waris pelajar dalam satu grup untuk kita memberi maklumat tentang program transisi yang akan kita jalankan selama 2 bulan setengah ini. Jadi pada fasa yang kedua, iaitu fasa penyesuaian, di mana dalam fasa ini para pelajar walaupun berada di rumah akan diperkenalkan dengan latar belakang sekolah. Kita akan perkenalkan fizikal sekolah kepada para pelajar. Di mana bilik guru, di mana bilik guru besar, di mana bilik kerani, di mana pusat sumber, di mana kantin, di mana tandas. Semuanya kita akan perkenalkan. Kita akan tunjukkan kepada murid secara rakaman, secara rakaman. Tapi satu hari nanti apabila murid-murid telah dibenarkan kembali ke sekolah, barulah kita akan melawat tempat-tempat yang dinyatakan tadi itu secara direct lah. Maknanya kita akan bawa mereka pergi ke tandas. Kenapa pergi ke tandas? Penting sebab kita kena tunjukkan murid di mana tandas, supaya kita tidak mahu mereka buang air merata-rata kalau mereka tak kenal tandas. Sebab itu kita tunjukkan tandas. Kita tunjukkan prosedur, tata cara macam mana nak minta kebenaran untuk pergi ke tandas. Semua insya-Allah akan kita ajar. Itu kita nampak kecil tapi penting, ya. Jadi kita mahu kenalkan juga di mana bilik guru besar, di mana bilik guru, supaya kalau nak jumpa cikgu, nak cari cikgu, dia tahu bilik mana dia pergi. Nanti dia nak cari guru besar, dia pergi pula bilik kerani. Tersilap pula. Jadi itu adalah fasa yang kedua, ya. Dan fasa yang ketiga adalah fasa kesediaan. Dari mana dalam fasa kesediaan ini dia akan mengambil masa lebih kurang hampir 2 bulan lah, hampir 2 bulan hampir 2 bulan. 1 Februari hingga 25 Mac. Dalam fasa ini guru-guru tahun 1 akan kira macam mengajar lah dari pembelajaran dari rumah dipanggil, di mana murid belajar dari rumah. Jadi guru-guru akan menggunakan modul-modul yang sesuai untuk disampaikan kepada murid, dan secara tak langsung juga kita akan mengadakan penilaian, penilaian bilik darjah kepada murid-murid berkenaan. Jadi maknanya ibu bapa kena sentiasa memberi bimbingan lah kepada anak-anak, memberi dorongan dan juga mengawasi, ya. Jadi apakah peranan ibu bapa? Jadi ibu bapa macam saya cakap tadi perlu memberi dorongan kepada anak-anak untuk berfikiran positif tentang suasana pembelajaran yang baru. Kalau dulu di prasekolah, sekarang di sekolah rendah. Dan juga jangan lupa pembelajaran di era norma baru, di mana kita belajar daripada rumah, bukan belajar di sekolah. Jadi perhatikan tingkah laku anak-anak. Adakah anak-anak itu kita nampak ada perkembangan setelah diajar oleh guru-guru? Kalau tidak ada, jangan segan, jangan malu.
berhubung dengan pihak sekolah, berhubung dengan guru-guru, berhubung dengan saya untuk mendapatkan maklum balas ataupun nasihat dan sebagainya. Jadi itu antara peranan ibu bapa ya, berhubung dengan pihak sekolah ya dari masa ke semasa. Sentiasa meningkatkan keyakinan diri para pelajar, anak-anak tuan-tuan dan perempuan tu, mesti tuan-tuan dan perempuan sentiasa bagi dia satu kata orang semangat, biar dia keyakinan dia tu sentiasa ada untuk belajar baik-baik. Okey. Dan jika sekiranya pihak sekolah mengadakan taklimat, jika dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan, kita adakan pertemuan, maka hadirlah pertemuan itu. Mungkin ada banyak perkara yang boleh kita sampaikan pada tuan-tuan dan perempuan. Dan selain pada itu, saya mengharapkan juga kalau ada apa-apa aktiviti di sekolah, mesyuarat PIBG, sukan sekolah dan sebagainya, tuan-tuan dan perempuan hadirlah ya, ambil bahagian. Mari bersama dengan kami. Kita kenal-kenal, kita bermesra antara satu sama lain. Jadi bila dalam keadaan begini, anak-anak tengok ibu bapaknya menyertai aktiviti di sekolah, anak-anak sebenarnya dia seronok. Dia rasa bangga sebab ibu bapak dia ikut bertanding. Katakanlah kita buat sukan ikan, tuan-tuan dan perempuan ikut menyertai apa acara sukan ikan, tiup belon ke, bawa bola pingpong dalam sudu ke, kadang-kadang terjatuh, memang itu menimbulkan kelucuan. Jadi anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan seronok. Maknanya dia akan kata, bapak aku bagus, mak aku bagus kerana ambil bahagian dalam acara. Tapi berbeza sekiranya tuan-tuan dan perempuan tidak mahu hadir program-program sekolah. Jadi anak tuan-tuan dan perempuan akan membuat penilaian yang negatif. Dia akan rasa rendah hati, kecil hati, rasa macam jauh dia punya tu. Kenapa mak bapak aku tak ikut? Jadi dia rasa macam seolah-olah mak bapak dia tak ambil tahu lah. Jadi itu kita biasa tengokkan dalam drama, dalam TV, dalam cerita Hindustan, anak-anak yang mengalami nasib yang sedemikian ni. Jadi memang dia akan rasa kecil hatilah dengan ibu bapa yang tidak hadir pada program di sekolah, yang mungkin dia sendiri pula salah seorang peserta yang mengambil bahagian. Jadi yang terakhirnya, saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan dapat menyediakan kemudahan-kemudahan pembelajaran untuk anak tuan-tuan seperti pensel, pemadam, pensel warna, buku dan sebagainya. Jadi ini amat pentinglah ya untuk kita melihat anak kita maju, anak kita berjaya. Sebab semua mengharapkan yang terbaik untuk anak masing-masing. Sama juga dengan kami mengharapkan yang terbaik juga anak didik kami. Jadi saya berharap kepada ibu bapa sentiasalah memberikan sokongan kepada pihak sekolah, sentiasa bersama-sama pihak sekolah untuk mendidik anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Sebab sekarang dalam norma baru ini, pembelajaran dari rumah, peranan ibu bapa ataupun ahli keluarga adalah sangat-sangat penting. Kalau di sekolah memang guru memainkan peranan, tapi dalam norma baru, belajar di alam maya, belajar dari rumah, murid berada di rumah bersama tuan-tuan dan perempuan, maka tuan-tuan dan perempuanlah yang menjadi guru yang paling rapat pada mereka. Jadi kita kena berubah. Kita kena berubah mengikut keadaan masa ke semasa. Tidak timbul istilah aku ni darjah 6 saja, aku dulu tidak sekolah. Tidak ada. Apa saja yang boleh tuan-tuan dan perempuan buatlah, asalkan dia membawa kepada kebaikan. Kalaupun tuan-tuan tidak dapat mengajar, tak pandai nak mengajar anak tuan-tuan A, B, C, D, kerana mungkin tuan-tuan dan perempuan dipanggil buta huruf, tidak mengapa. Tapi yang penting tuan-tuan dan perempuan berada bersama anak. Bila guru sedang mengajar melalui alam maya, sentiasa memantau, bagi dorongan, bagi semangat ke anak-anak. Itu yang penting. Tidak semestinya tuan-tuan puan ambil aku ajar satu campur satu. Tidak semestinya begitu. Macam yang saya kata, sentiasa berada bersama murid-murid, bersama anak-anak untuk memberi dorongan kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mengharapkan yang terbaik daripada kami, begitu juga kami mengharapkan yang terbaik juga daripada tuan-tuan dan puan-puan demi anak-anak yang kita sayangi. Jadi semoga anak tuan-tuan dan puan-puan akan berjaya mencapai kejayaan bersama kami di SK Pasir Putih. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kerana memilih SK Pasir Putih sebagai destinasi untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah
kita akan jaga sebaiknya kebajikan dan pembelajaran anak tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Salbia binti Harun selaku YDP Sekolah SK Pasir Putih. Di sini saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa, guru besar, guru-guru dan pentadbir sekolah. Meskipun terpaksa berdepan dengan kehidupan norma baru menghadapi pandemik COVID-19. Namun begitu, tiada halangan bagi meneruskan program transisi yang telah dilaksanakan bermula pada 11 Januari hingga 25 Mac. Transisi fasa 1 adalah pihak sekolah perlu mengenal pasti murid untuk membuat satu grup media seperti WhatsApp atau Telegram di kalangan ibu bapa atau murid bagi program transisi mengikut kesesuaian berimpak tinggi, dan pihak sekolah juga perlu kreatif dalam penyampaian maklumat kepada murid. Manakala fasa kedua pula adalah penyesuaian bagi murid untuk mengenal pasti persekitaran sekolah, termasuklah bilik darjah, bilik guru. Namun, aktiviti ini tidak dapat dilaksanakan dan sisi pembelajaran mudah akan dilaksanakan melalui online, dan guru-guru akan menyerahkan segala aktiviti dan kaedah pembelajaran kepada ibu bapa mengikut kesesuaian yang ditetapkan. Manakala fasa 3 kesediaan, guru-guru akan memilih modal dan tema yang bersesuaian dengan murid di rumah ataupun di sekolah. Penilaian PBD akan dilakukan dalam fasa ini, dan modal pembelajaran adalah keutamaan modal Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya menyeru kepada ibu bapa agar dapat sama-sama menggalas tanggungjawab dengan penuh amanah dan melihat kelangsungan masa depan anak-anak kita. Akhir kata, sekarang budi saya ucapkan kepada ibu bapa dan guru-guru pentadbir sekolah atas kerjasama dan sokongan yang diberikan. Jaga kesihatan, sentiasa patuhi SOP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum diucapkan kepada yang berusaha Tuan Guru Besar Encik Zairuddin bin Haji Ali, barisan guru penolong kanan iaitu penolong kanan pentadbiran, Puan Noraini binti Mojunting, guru penolong kanan HEM, Puan Connie P. Aling, dan guru penolong kanan co-curriculum Encik Jaini bin Matrin. Seterusnya sahabat guru tahun 1 yang dihormati, dan juga para ibu bapa penjaga murid tahun 1 yang dihormati, serta anak-anak didik cikgu yang baru iaitu murid tahun 1 yang cikgu kasihi, dan cikgu ucapkan selamat datang ke program transisi SK Pasir Putih bagi sesi 2021 dengan norma baharu. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga murid tahun 1 yang telah berjaya mendaftar anak-anak secara manual ataupun secara online ke tahun 1. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu bapa dan penjaga kerana sentiasa berkomitmen untuk memberi sokongan kepada anak-anak bagi persediaan anak-anak menuju ke alam persekolahan tahun 1 di alam norma baharu ini. Dan juga tahniah kepada ibu bapa penjaga yang telah berjaya mengambil buku kerja transisi yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Seperti yang telah kita maklum dan telah dengar,
melalui ucapan dan taklimat transisi daripada guru besar kita, kita akan melalui 3 fasa dalam program transisi ini, di mana di fasa 1 iaitu fasa persediaan, kita akan mendengar ucapan taklimat transisi daripada guru besar, ucapan daripada yang di-Pertua PIBG kita, dan juga ucapan daripada penyelaras. Nama Cikgu Majriati. Cikgu adalah guru penyelaras program transisi tahun 1 dan juga merupakan guru kelas tahun 1 Putra. Ya, dan di fasa 1 ini juga, di fasa persediaan ini, cikgu akan menyediakan sedikit persiapan ataupun persediaan bagi keceriaan kelas. Nanti buka sekolah, cikgu akan hiaskan ataupun wujudkan keceriaan sedikit dalam kelas supaya murid-murid lebih rasa gembira untuk hadir ke sekolah, kan. Gembira berada dalam kelas bersama cikgu-cikgu kerana suasana dalam kelas adalah harmoni, ceria. Seperti yang cikgu sediakan adalah jadual waktu, jadual bertugas murid dan juga peraturan murid dalam kelas. Kena tahu peraturan-peraturan di dalam kelas supaya murid-murid selamat berada dalam kelas. Dan juga di fasa 1 ini, cikgu akan usahakan untuk memberi informasi ataupun maklumat dari semasa ke semasa tentang jadual program transisi kita. Fasa 1 program transisi ini kita akan laksanakan bermula pada 11 hari bulan hingga 19 hari bulan Januari, dan seterusnya kita akan masuk ke fasa kedua iaitu fasa penyesuaian. Penyesuaian kita akan bermula pada 20 hari bulan Januari hingga 29 Januari. Di dalam fasa 2 ini, cikgu akan membawa murid-murid untuk melihat persekitaran sekolah secara rakaman video. Nanti apabila murid sudah kembali ke sekolah, cikgu akan bawa sekali lagi melihat yang realiti, di mana kedudukan bilik guru, tandas, pusat sumber, bilik guru besar, semua tu kita akan lawat selepas berakhirnya PKP dan murid-murid akan hadir ke sekolah. Dan untuk masa sekarang ni, di fasa 2, kita sama-sama melihat persekitaran sekolah melalui rakaman video cikgu, ya. Dan selain daripada itu, cikgu juga akan memperkenalkan guru kelas tahun 1 Wira dan guru kelas tahun 1 Putra, dan juga guru-guru mata pelajaran yang sangat hebat-hebat. Cikgu akan memperkenalkan guru-guru mata pelajaran yang akan bersama-sama murid sepanjang di tahun 1 ini, ya. Melalui rakaman video gambar, dan nanti bila kembali ke sekolah barulah nampak wajah cikgu yang sebenarnya, ya. Dan juga di fasa 2 ini, cikgu dan murid-murid akan belajar literasi awal, iaitu mengenali huruf-huruf, cara menulis, ringankan tangan, cara menulis garisan, cara menulis huruf, dan juga kita akan belajar literasi numerasi awal, iaitu mengenali nombor-nombor, ya, bersama cikgu. Itu di fasa 2. Dan di akhir sekali, fasa yang terakhir ialah fasa 3, iaitu kesesuaian. Fasa 3 ialah kesediaan. Maafkan cikgu. Fasa 3 adalah kesediaan di mana lebih kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid. Ini akan kita belajar menggunakan kit yang telah disediakan, kit atau modul transisi yang telah disediakan oleh KPM. Dan mengikut kesesuaian kita lah, ya. Mengikut kesesuaian murid belajar, kesesuaian guru mengajar. Itu adalah di fasa 3. Seperti kita akan belajar menyanyi, kita akan belajar gerak badan seperti menari, dan juga kita akan belajar melukis, mewarna, dan itulah yang akan kita lalui dalam fasa 3. Dan akhir sekali, harapan cikgu
Diharap murid-murid akan rasa gembira walaupun suasana pembelajaran kita mengikut norma baru iaitu secara alam maya. Cikgu percaya ibu bapa akan memberi sokongan yang jitu, memberi komitmen yang sangat baik kepada murid-murid dan juga guru sepanjang kita belajar di transisi tahun 1 ini secara alam maya ini dan norma baharu ini. Okey, dan cikgu juga percaya semuanya sudah bersedia untuk menuju ke alam persekolahan tahun 1. Okey, jadi cikgu doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah dan kita sama-sama bekerjasama untuk menjayakan program transisi tahun 1 SKPP secara norma baharu ini, secara alam maya ini dengan jayanya. Okey, jaga diri semua. Kita jaga kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah.